A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kat mana dah? Ada orang yang sudah matang. Oh, sudah matang. Sudah jihad diri pergaulan manusia. Jihad dari pergaulan manusia. Jihad dari pergaulan manusia ni. Ambil situ tadi. Jihad dari pergaulan manusia. Pergaulan dengan orang ramai tadi. Atau bermasyhul, bersibuk dan membimbang hati dengan manusia banyak adalah sebesar-besar batu penghalang untuk mencapai mukrifah. Tak dapat mukrifah. Kita bercampur gaul dengan banyak orang ni. Gitu. Mukrifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jihad dengan agama ni kata dia. Bagi permulaan orang yang hendak menjalani suluk, atau bagi orang yang mula-mula hendak masukkan tarekat Sufiyah, dan belum lagi ia sampai kepada maqam yang sempurna. Demikianlah halnya biasa berlaku bagi orang awam Sufiyah. Tidak mana jadi batu penghalang besar mukrifat dengan Allah Ta'ala apabila bercampur dengan orang ramai. Berlaku lagu itulah. Yang sedang melatih diri untuk berjihad melawan nafsu dan godaan syaitan. Jadi orang awam mula-mula nak masuk, nak melangkah kaki dalam bidang Sufiyah ni, tidak dia akan jadi gitu, jadi penghalang besar kalau bercampur gaul dengan orang ramai. Adapun orang yang sudah matang dengan kesucian nafsunya, nafsu dah suci dah daripada nafsu ammarah. Setelah dia lama dah duk berjuang, duk berjihad, tidak. Tidak. Apa ni, dia jadi suci nafsu ni. Dia naik daripada satu tangga ke satu tangga, setelah betul-betul bersih nafsu dia. Tidak. Orang ni dan sudah mencapai maqam al-kamil, maka tiada halangan kepadanya, kepada orang sudah matang ni. Tiada halangan menceburkan diri dalam pergaulan sosial dengan orang banyak. Tak ada jadi masalah lagi bagi dia tu. Dia terhalang dah dia dah. Dia tak apa dah dia. Malah adalah menjadi kewajipan kepadanya. Jadi kewajipan pula dia. Sebagaimana tersebut dalam kitab Minhajul Abidin tadi. Kewajipan menerjunkan diri dalam pergaulan sosial. Pasal untuk membimbing masyarakat ke arah jalan yang sebenar. Sebab tu pondok. Jangan begitu dah. Tidak bimbing orang. Tidak. Siapa orang orang ramai tu jadi molek akhlak disebabkan dia. Hak tak pergi basuh, tak pergi tak semayang, jadi semayang. Tidak. Terikut-ikut dengan nasihat dan tunjuk ajar daripada dia. Gitu. Jadi orang royak dia ni orang baru lah, orang sepupu kita ni dah mesti kita kita kena lalu kau ni. Supaya suci nafsu daripada nafsu amarah berpindah kepada nafsu lawamah, berpindah malhamah
Tidak nafsu. Kalau tidak begitu akan jadi jadi terhijab besar lah. Kata dia. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi umpama Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Tidak. Dia ni Nabi sendiri didik ni. Nabi sendiri Nabi sendiri didik, Nabi sendirilah yang tarbiyah dia orang ni yang sampai kau naik makam yang begitu tinggi. Tidak. Asal supaya ramai lah. Tapi Nabi tarbiyah serta dengan nur, bantuan dengan nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia berubah jadi berubah. Terus sebelum pada masuk Islam Sayyidina Umar je tu. Sebelum pada masuk Islam cukup benci pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia masuk Islam berlepas dengan Nabi, nur Nabi tu masuk ke dalam, meresap ke dalam hati Sayyidina Umar, menyebabkan Sayyidina Umar kata dulu sebelum aku masuk Islam tu engkau lah orang yang paling aku benci sekali. Dan sekarang setelah aku masuk Islam, kau lah orang yang paling aku kasih. Dia waktu nampak sekali-kali hakikat benda ini sebab nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Akhirnya akhlak dia terdidik dengan warik-warik yang datang daripada Tuhan. Siapa pun naik makam dia begitu tinggi sekali. Begitu juga Sayyidina Uthman, Ali dan sebagainya, sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu makam sahabat lebih tinggi daripada makam wali. Sebab sahabat itu terima nur daripada Nabi kita sendiri. Dan pula imam besar. Dia tak perlu, sahabat ni kata tak perlu riadah, dia mujahadah dengan sendiri, kan tak? Riadah dia jadi dengan sendiri. Setelah dia tengok sifat-sifat Nabi, perang tutur kata Nabi, dia terikut-ikut dengan sendiri gitu. Tidak. Dan dibantu dengan nur yang dah ada pada Nabi. Sebab apa kata gitu, ni Pokok Wahabi kata tak ada wali-wali zaman Nabi. Sahabat lebih tinggi makam dia daripada wali. Gitu kata begitu kata almarhum, dia kata begitu. Bagi kita sekalipun kalau kita temu wali, jabat salam, terpeluk tubuh dia, ada manfaat, ada kesan di batin. Lebih lagi kita kekotoran dalam hati itu tidak begitu kuat. Ada kesan. Bahkan kita ziarah dia pun dapat manfaat. Ziarah kubur dia pun ada dapat manfaat. Apatah lagi sahabat-sahabat dengan Nabi sendiri dah. Gitu. Dan pula imam-imam besar umpama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hafi, Ambali, Maliki. Waktu zaman ni imam-imam dia digelar Amadul Arba'ah. Tiap-tiap yang empat. Maqam dia tinggi. Gelaran dia. Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan lain-lain lagi. Semuanya adalah orang-orang wali. Jadi pemimpin berlaku ni dah. Pemimpin umat berlaku ni. Wali pemimpin. Semuanya adalah orang-orang wali yang mempunyai sifat-sifat peribadi sufiah yang tetap tinggi berlaku kata. Dan mereka semuanya adalah manusia kamil. Dan pekerjaan mereka semuanya adalah untuk masyarakat. Ke arah yang diredai Allah Ta'ala. Dia bukan buat kerja untuk diri dia sendiri, taklah ni untuk masyarakat. Bukan untuk kemegahan, bukan untuk kekayaan, bukan untuk nafsu dia bersih dah, tak ada. Itu memang sungguh bagaimana kita baca sejarah-sejarah dia tu dah. Masya-Allah, dia kerja ni kerana nak pimpin, nak pimpin orang buta je dah. Supaya lurus perjalanan dia, tidak sesat. Nak kawal tu. Jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala lakukan. Tapi kita dah tahu jarah kita baca dia, kita dia ukur dengan hak zahir dia. Hak zahir saja, hak batin kita tidak nampak.
Ada. Jadi ayat pulaknya yang juga dah benda ni tak mustahil kita dapat dah kita dapat. Balik kalau kita betul-betul nak kita akan dapat tak ada usaha mujahadah. Mujahadah itulah mujahadah yang 4 dia ayat tadi. Kita buat juga kalau tak boleh buat belakang pun buat hal kita boleh buat. Kita berdoa dengan Tuhan dia sama-sama. Yang cubalah kita ziarah-ziarah buku-buku para awliya dan sebagainya. Moga-moga ada bantuan daripada Tuhan. Demikianlah juga halnya sekalian Nabi dulu lagu itulah belaka tu. Nabi Muhammad, Sulaiman, Musa, Ibrahim dan lain-lain lagi adalah manusia kamil. Manusia suci. Manusia kamil, manusia suci batin dia. Orang suci. Batin orang suci selalunya mati dia dipuja dia tu. Dia tu. Orang kata Buddha setengah daripada Nabi ni, Buddha ni. Cuma puja pun jadi dia Tuhan pula tu. Pasal kesucian dia tu menyebabkan terlekat pada hati fikiran orang-orang semasa dengan dia. Dan kemudian daripada dia. Walaupun di pekerti yang tinggi. Tidak. Dan tak menjadi halangan kepada mereka. Bahkan tak mencacatkan martabat mereka masuk dalam pergaulan sosial dan mereka menyampaikan seruan agama sebagai tugas wajib mereka untuk membentuk masyarakat ke jalan. Ya benar sebagaimana Wali Songo dan sebagainya wali-wali 9 tadi. Dia berjaya bekerja keras untuk membentuk satu masyarakat Islam di Indonesia tu, masya-Allah tadi. Dia wali-wali. Nabi-nabi dulu tu dia sebab wali-wali ni pegang tugas Nabi. Dia kata al-ulama warisatul anbiya. Ulama ni apa kata warisatul anbiya ni. Ulama lain pun warisatul anbiya juga. Dia pegang makan syakur bahagian ni makan syakur bahagian tu dak. Ni makan syakur bahagian pekoh. Dia ni makan syakur bahagian batin. Timur syakul kepada Nabi. Nampak? Jadi musuh ni dia kita kau ni pula ni. Dia kita kau ni pula. Dia secara ringkas saja dia tunjuk jalan untuk kita membersihkan nafsu dengan cara jihad, macam mujahadah ni. Tidak. Secara ringkas. Kata persoalan serupakah perbuatan kita dengan kehendak agama Allah. Kita ni pokok kita maksudnya kita pokok ahli tasawuf lah, pokok ahli sufi. So persoalan serupa ke perbuatan kita. Kita semualah orang belajar kitab dia ni lah dia. Dengan kehendak agama Allah serupa ke dia sebagaimana. Bagaimana kau hendak melawan? Atau jihadkan nafsu daripada tabiat kebiasaan. Lagu mana nak lawan nafsu ni? Atau dari keinginan semula jadi lawan lagu mana? Berat belaka tadi. Tabiat lawan tabiat ni payah nak jawab. Tabiat ni cukup payah. Kalau tabiat baik dah ada. Kalau tidak ubah. Kalau tabiat buruk siapa mati. Kalau tidak ubah. Nak ubah tabiat cukup payah. Kalau kita didik anak kita tabiat molek siapa mati. Kalau tak ada orang yang mengubah. Tapi tabiat molek ni mudah diubah. Tabiat buruk payah untuk diubah. Tabiat dia. Seolah-olah kalau kata api lalu atas ri, tabiat ni ri lah manusia. Bagi manusia. Dia ada atas tu semua tabiat. Tabiat atau kebiasaan dia biasa begitu dah. Cukup payah sekali. Ni semua sudut lah. Tu kena tukar dia, kena tukar tabiat dia. Itu mujahadah. Atau dari keinginan semula jadi. Dia taukid lagi kat tulur tu.
Cuma keinginan semula jadi lebih umum lagi. Semua jadi makan tak ada semua jadi. Nak tukar jangan makan. Gitu dia. Nak tukar ke mana ikhtiar hari-hari dia mikir cara nak tukar nak bagi semua dia. Tidak. Terbaiki atau tak terbaiki atau sesuatu kira dia. Dia bagi macam. Bagi semua. Sedangkan nabi-nabi dan wali-wali besar-besar sendiri pun suka kan makan minum. Dia bagi kau tu dah. Kena tukar. Hak makan jangan makan. Nabi sendiri makan dan minum. Nabi suka makan, Nabi suka minum. Tidur, jaga, baik isteri dan sebagainya. Jadi nampaknya nabi-nabi dan wali saja tak mengapa berbuat demikian. Nabi tak apa makan, kita tak boleh. Kau gitu kau. Tapi kita dilarang. Nampaknya pada fikiran sekali turun berjihad umpama ini adalah bercanggah dan bertentangan dengan kehendak agama Allah, bukan? Segitu. Satu soalan situ. Dari kita tengok tadi dulu dia kata tukar tabiat, hak makan jangan makan. Yang ni jangan makan banyak. Nabi makan. Dah, Nabi beristeri. Nak suruh tukar tabiat tu. Bercanggah nampak dia sekali turun. Adakah bercanggah? Satu soalan. Jawabnya sangatlah jauh bezaannya. Laksana langit dengan bumi. Antara derajat kita orang awal dengan derajat Nabi dan wali-wali. Walaupun sama makan. Walaupun sama tidur, walaupun sama isteri. Jauh. Setara mana jauh? Jauh langit dengan bumi. Jauh ke mana? Kerana perbuatan mereka adalah berpunca dari kebersihan nafsu yang tinggi. Nafsu tinggi dia buat semua tindakan dia tu. Daripada bersih, nafsu yang bersih yang tinggi. Gitu. Dan terutama dari perbuatan curang. Mana tak ada perbuatan curang dan buruk. Pada bila-bila masa juga tak ada curang, tak ada perbuatan buruk, tak ada kotor perbuatan walaupun sama makan. Nafsu dia tu. Bahkan daripada kebersihan nafsu mereka yang tinggi. Itulah terbitnya sifat-sifat budi pekerti yang mulia dan agung yang menjadi ikutan umat dunia. Sebab itulah dia buat apa saja pun dengan nafsu yang bersih. Kita buat dengan nafsu yang kotor lain dah. Nilai nafsu tu tak serupa dah, nilai tak serupa. Kalau warian juga tapi tak serupa dah warian. Kalau batu di antara batu tu tak serupa dia, tak serupa batu. Muhammadun basyarun la kal basyar. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Dia nafsu nilai dia dah. Muhammadun, Nabi Muhammad tu basyarun, manusia, ialah manusia. La kal basyar, tapi tidak serupa manusia lain. Bal huwa kal yakut, bahkan dia seperti permata delima bainal hajar, di antara batu-batu. Batu lain 300, 400 lori. Batu delima sebutir ada 2-3-4 juta dah, sebutir kecil dah, sebutir jagung dah. Masya-Allah, nilai walaupun batu sama batu. Nafsu sama nafsu, tapi nilai nafsu tu tidak sama. Nak lagu tu. Jadi supaya nafsu kita bernilai mesti tidak dimodifikan dia dah. Tidak. Apa kalau dah bernilai tak apa dah pulaknya. Tak mana apa harganya mahal semacam lah. Gitu ya. Tidak. Jadi riadah dan mujahadah nak bagi situ lah, nak bagi nafsu tu. Daripada tidak ada nilai langsung kepada ada nilai sikit-sikit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi manusia suci. Kata manusia yang suci. Yang kamil, yang suci manusia. Yang suci nafsu dia tu daripada segala kekuturan basyariah. Tidak.
Ini apa situ? Orang sama orang, dia dah makan sama makan, tapi nilai nafsu tu ada di dia tu. Nilai hati dia tu. Dia dah. Oh, ini nak wei ayat kena wei kat tu nak faham kita kat tu. Dan nak beri faham pada kita kena usahalah jangan duduk tangga bawah dak. Dia jangan tangga bawah dia dah. Dia dah. Pasal hari Ghazali kata manusia ni tiga. Walaupun manusia ni ada tiga bagi. Dia dah. Dia. Satu manusia dia naik tarah dia kepada malaikat, bahkan lebih daripada malaikat. Satu manusia turun tarah dia daripada kepada tarah hari awal, bahkan lebih teruk daripada hari awal. Dan yang tiga manusia dia tengah-tengah ni antara dua tu. Gitu. Itu kata Imam Ghazali. Jadi manusia ni boleh ikhtiar naik setapak tarah lebih pada malaikat lagi. Jadi manusia insya yang kamil ni. Kau biarkan nafsu tu lebih buruk daripada hayat lebih sesat ni. Hak tu yang kata dalam Quran ulai kakal an'am balhum adol tu. Jadi lebih sesat daripada takbir. Berat lagi lebih teruk daripada hayat. Kita si lagu tu. Dia tengah-tengah antara dua tu tak apa dah. Jadi manusia. Mereka bedak hayat bedak hantu manusia. Patut ni lah kita perjuangkan dia. Perjuangkan habis-habis yang siapa habis homo kata almarhum ni perjuangkan ini. Memperbaiki nilai kita di situ kan, dia ada nilai, dia ada harga di situ kan. Mati dalam perjuangan gini cukup mulia sekali. Ni perjuangan dunia dah. Perjuangan dalam bidang politik, perjuangan dalam bidang perniagaan, perjuangan dalam bidang lain daripada itu perjuangan yang rendah-rendah berlaku. Habiskan masa sia-sia tu. Mati habis. Mati ni habis hijau mati ni dah. Mati ni malah habis hijau. Jadi hijau tak ada pasal kita mati tertinggal dah. Mungkin tak ada pasal langsung ada juga dah manfaatnya. Tapi manfaat lebih besar sekali kita tinggal kita mati. Kita berjuang dalam bidang ni. Jual memperbaiki nilai kita dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah jalan ke mana-mana pula. Kena ada azan ke azan yang sama, kena perangat sama. Jangan lala ni. Adapun perbuatan kita orang awal ini adalah berpunca dari nafsu rendah. Kita makan pun macam nafsu rendah tu lah. Makan, minum dan kotor nafsu kita tu. Harga murah, nafsu kita harga murah. Apa tindakan makan ke apa saja semua sekali duduk atas murah tu lah murah. Nilai murah nafsu kita ni. Tak kita faham benda murah dah. Tak mana pun murah pun dia. Jenis hak nilai murah. Harga 2 ya je sekilo, 3 ya je sekilo murah dah. Kita kedai mana restoran besar-besar pun murah situ lah juga dia ni. Ada yang harga mahal dia. Musyakin kau ni kunyi kau dah. Tak mana mahal situ lah. Ada pergi ke mana pun. Dan tiada terima. Dan tiada teraman daripada buruk dan curang. Tak lepas. Apa-apa? Kerana nafsu kita sebagai orang awal ini adalah sentiasa menjadi sarang bagi serbuan syaitan. Syaitan jadi waguli dia. Nafsu kita ni jadi waguli syaitan. Seperti jadi boleh pada masa boleh tukar jadi buruk dah. Jadi curang, berbagai benda yang berlaku kerosakan. Mana segala perbuatan, percakapan dan kelakuan Nabi dan wali-wali adalah bergerak dari Allah. Dia tu yang berlaku dah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Daripada Allah Taala. Wali pun begitu juga. Dia pasal wali itu belakang Nabi.
tu dah. Wali bagi Nabi wali ni. Pasal dia tu Nabi. Dia tu yang sayang dia pasal tu Nabi tapuk demi tapuk, sedekah demi sedekah. Makna dia kata yaqul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dia tu lahir batin Nabi. Apa tu Tuhan sayang ke dia. Dia yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia. Bergerak dari Allah, kerana Allah dan untuk Allah. Sebaliknya perbuatan yang keluar dari kita, orang awam adalah bergerak cergah di bawah anjuran nafsu rendah, yang tiada terkawal. Itu tindakan kita atau daripada mulut kita, perbuatan kita semua tutup daripada nafsu rendah ni. Nafsu dari agama syaitan ni dah. Dia lagi dia amarah ada. Menyebabkan banyak dosa kita lah ada. Pasal kita tu yang tak berapa sayang manusia dan bandingnya sayangnya Tuhan pada kasih para kekasih dia tu. Kalau banding orang satu anak orang tak sayang ni biar gitu ke ikut lah. Tu cikgu sekolah dia ada orang ramai dia anak murid dia sayang. Tu dah. Dia nampak sama je tapi lain dah. Layan ni dia lain guru dia anak murid dia sayang. Orang dia tak sayang ni dia ikut gitu dia tu. Dia biarkan begitu saja. Ni satu je itu Siti Aisyah tu ada doa ni dah. Guna doa Siti Aisyah tadi. Ya Allah ya aku janganlah kau serahkan diriku pada diriku walaupun satu lahzah. Lagu mana ni? Yang suruh diri aku ni pada aku sendiri. Ada dia. Bahkan ia bergerak dan tak lari dari lingkungan, dari nafsu, oleh nafsu. Dari nafsu, oleh nafsu dan untuk nafsu. Kut nafsu saja tindakan kita itu. Dusul khatir. Kut nafsu je dah. Tak lebih daripada itu, tak tujuan lain. Mana tak ada keikhlasan. Ikhlas sikit sangat ada. Tu nafsu je. Tindakan tu daripada nafsu kata kok lima ni ku musying kau tu atau lagi lain tu. Ataupun sekurang-kurang tidak keluar dari lingkungan duk musying, ada kebiasaan juga depan kau tu. Ikhlas pun tak ada bersih, tak 100% ikhlas. Ada sikit-sikit sangat keikhlasan. Dan inilah tak banyak amal ibadat kita orang ni dak. Dia dak. Ya, habis tinggi ikhlas kita nak ke syurga tadi. Dia. Kata tu bila aku ikhlas dia. Nak betul-betul sungguh sungguh dia. Susah mai geleceh ikut nafsu juga. Tanya pun geleceh pakai nafsu juga dak. Tu dah. Tak ikhlas lain nafsu ke nafsu kita ni lah rendah. Ni lah rendah tinggi nafsu ni kita tidak tahu mereka pakar bahagian nafsu lah. Sebab mata lah orang tak tahu mereka mata ni harga apa dia. Mereka pakar dia juga tahu ni mata harga sekian ni. Nilai dia banyak ni. Ni pakar dia ni apa guru musyrik lah. Hak tahu makan berok tidur makan berok tu hak tu hayawan. Tahu makan setakat makan berok dia dah. Tidur tu dah. Cuaca hiburan tu boleh pikat hayawan tu. Lembu pikat lembu. Walaupun boleh kecek tidur atas rumah sekali pun lembu juga dah. Pasal dia mikir ikut sekitar dia. Fikir terlebih daripada buah puru tu dipanggil hayawan. Hazim Raja Hak Zamir Zali kata tu. Tosik kita dah tahu tu. Dia jadi manusia kita ni manusia lah, jangan jadi hayawan. Apa-apa jadi hayawan pula dia. Tapi nila jadi hayawan. Nila kita. Sama ni hayawan. Orang tu orang lah, tidak lembu, tapi nila tu. Gitu tu. Kalau perhati bandingnya ada suka diri sendiri dengan kaca mata tasawuf. Suka uku tu. Kena perhati bandingkan dan suka diri sendiri. Nak banding nak suka diri sendiri, nak ukur nak tengok nak tahu diri sendiri ni.
Dia sendiri orang dia punya pasal masalah kita sendiri. Suka nak banding nak ukur dengan kacamata tasawuf. Di samping menghadap guru musyrik. Ibu kalau perhati tadi. Baru dah tahu. Kalau tidak tak tahu. Nak suka nak ukur dah. Kena cari guru musyrik juga baru tahu. Selain pada guru musyrik, kita ada guru musyrik ni. Kita kena ngaji baru tahu gitu. Musyrik ni kena ngaji baru tahu. Tahu ke dah? Hal dirinya nak tahu diri kita sendiri. Yang ni kita tahu tak pernah diri sendiri. Nak tahu kena ngaji bagi kita ilmu tasawuf. Itu dah. Nak tahu berapa go kita dengan tu. Ada go tak ada go siambuk ada. Tu kena ngaji ilmu tasawuf banyak. Go situ go di situ. Maka go di situ orang makhluk dak go di situ. Ada go ke tak ada go dia. Tu kena ngaji lah. Kalau tidak, tak ada. Susahlah hendak menyuka diri sendiri. Nak suka diri sendiri, dia ada go tak ada go susah tak tahu. Malah dirasa dirinya sentiasa baik pun kita tak baik. Malik sepenuh malik dah kita ni jauh benar dah kita dah. Sembahyang cukup 5 waktu dah. Cukup. Jauh benar dah kita lebih pada orang lain dah. Kita berasa dah. Tu kita berasa. Dah sepenuh. Dah kena dengan kehendak agama Allah berlaku berasa. Kita berasa dah. Kita berasa ni dia sepertinya betul dia berasa ni. Kata pengarang ni, kata Musoneh dia kata gitu. Ada pula di antara orang-orang kata. Ada pula di antara orang-orang kita lah. Kerap benar berteking, berhujah. Kata kita buat itu kerana Nabi buat, kita buat ini kerana Nabi buat, itu Nabi buat, ini Nabi buat. Kita semua hanya meniru Nabi ya. Dia kata. Padahal yang mendorongkan hati berbuat demikian ialah persetujuan dari nafsu rendah yang kotor. Kau belakang nafsu dia, tak belakang tak buat juga dia. Kita orang tak boleh lari dah dah. Kena minta nafsu. Minta izin nafsu soal lagu tu, minta izin dengan nafsu dulu. Kan usaha tak sah tak buat. Soal lagu tu takut bening dah tak. Gitu dia. Minta izin nafsu dia. Kau zaman dulu kan dah. Kalau buat ibadat tarawih 20 rakaat. Dihibur ke nafsu dengan makan ni dah. Memang kena buat lagu tu jadi. Kita fikir orang kena ada lapik dengan nafsu. Contoh sebagai contoh tadi. Mari tarawih macam itu dia. Lepas tarawih dia ada makan ni. Dan ni pun dia. Nafsu kita lebih gagal sikit. Kita fikir nafsu rendah ni dah. Beza dengan tak ada makan ni, tak ada hiburan dia. Bahagian nafsu. Kena ada hiburan bahagian dia juga. Kalau tidak malas nak buat ibadat. Kena kecek nafsu tu ni. Kena upang dia. Gitu dia. Murih lah macam-macam dia. Tu bahagian nafsu kena beri juga dia fikir orang. Jadi orang tak boleh kata nak pergi makan kena buat ibadat. Tak boleh kata dah. Ibadat. Ini bahagian nafsu kena beri dia juga. Pasal nafsu kita ni fikir rendah. Itu dah. Lain ramai sikit masjid Malaysia ada bahagian nafsu. Yang Malaysia masjid tak ada lain ramai. Sebuah ramanya budak-budak muda dan sebagainya ramai. Kerana ada bahawan nafsu ni sebuah makan ni kau semua sekali. Itu sebagaimana tu tarik kapung ni makan ni bahagian nafsu kita. Buat makan ni lah kapung biasa tarik biasa. Ataupun yang benda sedap Nabi bahagian nafsu lah. Apa kita lebih akhir-akhir zaman ni orang baik melampau sangat bahagian nafsu tu ni. Masjid buat kapek lah ada. Kepah tu ada kepah besar-besar. Ada hias tu semua nafsu lah kau tu dia ni. Apa ramah lagi. Ada nafsu tu. Kau perhati titik dia.
Banyak patuh bagi nafsu nak ibadat ikhlas kerana Allah Taala dah ataupun nak tilik bahagian ibadat bekal akhirat dia dah. Sikit sangat berapa ratus ya ada. Bagi nafsu dah saja ada. Nak sedap laku. Kata kapek gini tak sembahyang ni masa kan. Gegar saja tak pergi dah satu. Okey. No kita ni. Betul semua dia kata ni. Ada dia. Padahal yang mencerungkan hati berbuat demikian ialah persetujuan dari nafsu rendah dan kotor. Dia kena misal nafsu lah, nak izin nafsu dulu tanya nafsu. Adakah sama pada demikian? Itu satu soalan. Yang tak perlu pada jawapan. Yang jawab sendirilah hukum diri kita sendiri kata dia. Dia. Adakah boleh disama perbuatan Nabi dengan perbuatan kita? Jauh sekali kita. Dia. Adakah sama sembahyang Nabi ni sembahyang kita? Jawab tak sama. Itu soalan. Ya, ada. Adakah sama tidur Nabi ni tidur kita? Adakah sama makan minum Nabi ni makan minum kita? Ada. Jawab jauh sekali beza, jauh sekali, jauh. Ada. Ibadat ni sudah nak beza dah. Ibadat orang yang duk cari jalan nak membersihkan nafsu dia. Ni ibadat orang duk ibadat ikut-ikut itu dah. Beza jauh dah dengan pokok ikhlasan dia. Hak tu tak pernah Nabi jauh sama sekali. Orang ni jadi ibadat nak mendekatkan diri dengan Tuhan, nak beki diri dia. Nak ubah nilai dia dengan Tuhan. Tu dia mikir hati sehari tengah hari dia. Itu jauh dah beza apatah lagi dengan Nabi. Jauh sama sekali bezanya. Gerak kali sembahyang kita, makan minum kita dan tidur kita. Boleh menyebabkan kita masuk ke neraka. Masuk ke neraka mana? Boleh jadi makan minum kita benda haram atau benda syubhat atau benda-benda yang menyebabkan dimarahi oleh Tuhan dan sebagainya. Makan juga dah. Kenapa? Para nabi dan orang-orang wali sentiasa sebaliknya. Kenapa? Padahal nabi dan orang-orang wali tentulah sebaliknya. Tentu sebaliknya. Tersupung kita lah mana? Kerana apa? Ni kerana apa? Kerana nilai dah nafsu itulah. Nafsu molek tak molek situ dia ni. Ni dia kata nilai dia ni. Tuhan ni tilik nilai apa ni? Innallaha la yanzuru ila su'alikum. Allah Ta'ala pandai nilai pada tidak pandai tak nilai pada rupa dan waran. Bagi tak pandai rasa juga dia tak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Dia nafsu tu. Ada nilai ada situ. Dan bernilai lah. Adapun yang mendakwa atau yang merasa dirinya bernafsu baik, berasya. Dakwa dia berasya. Dari dia ni dia berasa baik. Orang baik mutmainah. Tidak pernah melakukan dosa atau maksiat. Bagus dalam ibadat dengan Allah. Pendek kata segala-galanya bagus. Tetapi sudahkah diuji dengan batu penguji tasawuf? Diukur tu ke? Tahu. Diuji tu tahu baik tak baik. Uji dia. Kena uji barulah jelas baik. Batu tadi tu yang uji banyak. Nak menzahirkan benda hak dia. Hak kebaikan kalau benda baik diuji. Selain daripada uji 5 waktu sembahyang dan benda perdu, satu ujian dah dia, ujian belaka tu. Sembahyang puasa semua sekali kewajipan tu. Itu satu ujian daripada Tuhan. Dulu dah tu dia. Ada banyak lagi diuji dia. Wa nabluwannakum. Mana tu yang sebut aku tu. Asyibanna tu ayutraku amanna wa hum la yuftanun. Banyaklah ayat manusia ni diuji. Kita uji dengan perdu ni dah ada dia. Ni pun dah tak ada. Sudahkah ia tahu bahawa dia itu dalam nafsu yang amat yang mana? Amarah kau, lawah mah kau, melamah kau dah, mutmainah kau. Sudahkah dia tercapai dalam maqam syuhud dengan Tuhan?
Bila kenal Tuhan semati kau dengan cara nurani, tidak. Sudah ke ia menyelami alam malaku dan alam jabarut, atau sudah ke ia dapat simbol-simbol ilahi. Dari nafsu mutmainnah. Itu satu soalan sebagai untuk kita ukur diri kita sendiri. Tak tahu sampai ke mana lagi dah. Kalau tidak, maka itulah sebagai tanda dusta berlaku hak kita berasa tu. Kita berasa jauh, tak jauh. Hanya merupakan sebagai ibadat syariat lahir, tak apa berjiwa berlaku, tak apa ruh. Tak ada ruh dah. Ibadat hak lahir. Imam Ghazali kata Muslim umpama tubuh ruh dia tu dah nak ruh. Masya-Allah. Dia pengarah kitab ni dia kita kot tu. Alhamdulillah dia ni. Kalau sesungguhnya siapa hati orang mengatakan bahawa tasawuf itu bukan ajaran Islam, malah hanya khurafat berlaku. Barangkali pelajaran tasawuf itu memang tidak berlaku dengan nafsunya. Jadi lagu tu tak berlaku nafsu tu dah dia kata gitu. Gol-gol ni orang Wahabi lah dah. Gol-gol dengan orang ayat. Tidak. Tak belajar ilmu tasawuf. Dia tak reti, tak tahu ilmu tasawuf, dia kata begitu. Kalau tidak kerana tasawuf sudah tentu Nabi pembawa budi. Kalau tidak kerana tasawuf sudah tentu Nabi pembawa budi dan makrifat. Tidak diturunkan ke alam dunia ini. Kalau tidak kita tahu dah. Nabi ni dia membentuk peribadi, budi pekerti yang mulia. Sebagaimana dia kata. Nabi ni dia bimbing ke arah jadi budi pekerti yang cukup mulia. Tengok zaman jahiliah. Zaman dah cukup keburukan, segala keburukan apa dah tu dah ada zaman jahiliah berlaku semua sekali. Dah ada sekarang dah ada zaman jahiliah tu. Budi pekerti yang cukup buruk sekali. Setelah Nabi dilantik menjadi rasul, sempurna wahyu turun. Orang di zaman tu bertukar. Daripada begitu buruk jadi begitu mulia sekali. Akhlak. Bakari susahlah bagi manusia hendak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kata dia. Kalau tidak Nabi itu kerana Nabi. Jadi hayawan dah. Bahkan zaman akhir-akhir ni kalau tak ada orang alim, maka bubuh manusia tu jadi hayawan. Bagaimana dia kata? Laulal ulama. Kalau tidak kerana ulama, kana nas kal bahaim, lebih kurang gitu dia. Itu ulama baru dia. Dia Islam. Masalah. Ada masih lagi. Bukanlah agama menyekat kemajuan kebendaan. Jika sudah terlaksana kemajuan di rohani. Rohani maju rohani dulu. Diutamakan dulu. Di samping memupuk kemajuan rohani. Tetapi keimanan dan Islam adalah menyekat kemajuan nafsu syaitan bergerak gergah untuk menjahnamkan lubuk hati manusia. Dia adalah banyak dalil-dalil dan hujah-hujah dari ayat Al-Quran dan hadis terdapat bagi masyuk mencegah kemajuan nafsu syaitan itu. Malahnya umat Islam hari ini kelihatan sedang pesak berlomba-lomba. Malah menerkan kemajuan kebendaan juga di samping melupakan kemajuan rohani. Selupa-lupanya. Kononnya dikatakan kerana berpegang kepada perintah syariat Nabi, tetapi lupa mengambil jiwa rohaninya. Itulah punca utama berapa penyakit teruk kemunduran umat Islam dalam pegangan agamanya sendiri. InsyaAllah kata dia. Jika mau insya-Allah. Dia.
Mengapa negara Islam masih belum kelihatan wujud di dunia? Panjang lebar jadi. Nak kita bercerita dua ini, wallahu SWT.